Selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton yang menantikan segmen seperti biasa hari Selasa ya, bersama dengan Cikgu Aslan Hashim Astro Effect ya. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa share, kongsi. Benda yang baik ni kita jangan simpan-simpan ya. Kita kongsi dekat rakan-rakan lain biar rakan-rakan lain pun dapat sama ilmu ni. Okey, baik, untuk episod kali ini yang ke-143 bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan Hashim. Juga kalau ketinggalan, anda boleh ke YouTube channel kami, CTC FM, di mana ada playlist khas yang telah disiapkan untuk anda ulang kaji pelajaran. Baik, saya terus nak pergi menyapa kepada rakan-rakan di komen sebelum kita terus bermula sebab tak ada break dah. Okey, Muhammad Hafiz Jalil, Assalamualaikum. Okey, Hafidin pula, salam semua cikgu, adakah AU di D1 nak buat ZZL by macam mana nak? Okey, nanti kita tengok yang tu ya. Sekejap, saya tak tanda dulu yang ni. Nizab, Nizab, salam all. Ni rakan kita, rakan cikgu daripada Brunei ni cikgu. Ya, saya. Cikgu Aslan dan juga Pak Su. Semoga malam ni saya akan mendapat lebih hebat lagi tunjuk ajar daripada Cikgu Aslan. Amin. Daripada Brunei Darussalam. Amin. Okey, Assalamualaikum cikgu daripada Akram Abu Bakar. Semoga sihat dan ceria selalu dengan pip biru. Terima kasih cikgu sebab tak jemu ajar kami. Saya dah profit lebih 500% bagi setiap entry. Thank you very much. Seronok Cucu Pak Leh. Pak Leh kita ni. Assalamualaikum cikgu dan juga Pak Su. Selamat malam kembali. Dan juga waalaikumsalam. Severius Sunny, okey, selamat malam Cik Gulan dan juga DJ Pak Su. Thank you, selamat malam. Wila Super, Assalamualaikum, macam mana nak tahu kiraan candle menuju ke MA5 dan MA50? Baik, ni satu soalan juga. Nanti boleh tak ada masalah. Aizat Saharudin, Assalamualaikum. Salam. Kemudian kita ada Herizal. Assalamualaikum cikgu, semoga sihat sejahtera selalu. Salam daripada Aceh. Macam inilah saya suka. Letakkan tempat anda Oh, ni rakan kita daripada Aceh. Assalamualaikum cikgu Aslan dan juga Pak Su. Semoga sihat-sihat selalu daripada Security Guard. Security pun dah main forex ya. Wow, bagus. Part time income. Ya, betul. Ni bagus, saya suka ni. Dia pandai ambil peluang, dia duduk saja trade. Betul. Gasim, salam cikgu dan juga Pak Du. Bukan Pak Du ya, Pak Su. Tersilap, F ni B. Seorangnya belah. Okey. Huruf dia. Pak Su Azlan momentum selamat hari raya. Selamat raya. Pak Su salah. Okey, dia dah betulkan. Kemudian Assalamualaikum cikgu dan ni daripada Aril ada Lely Gugu. Assalamualaikum cikgu dan Pak Su. Baik, cari dah. Lepas ni kita akan buka untuk soalan. So, anda di luar sana kalau ada soalan apa saja yang agak bermain dalam minda anda ketika ini, sebab kita tahu bukan semua yang lama cikgu. Kita ada trader baru. Yang baru nak berjinak-jinak dengan BBMA. So kita bagi peluang kedua-dua sekali. Baik, untuk permulaan ni, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat? Warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Baby? Mantap. Mantap. Dia mantap, saya mantap. Oh, macam tu Tidak. Baik, security guard pula Baik, Airil Mai, salam daripada Brunei. Ada lagi daripada Brunei. Alhamdulillah. Limira, salam cikgu dan Pak Su, nak bertanya tentang re-entry. Anda H4 nak buat re-entry, kadang-kadang CS terlajak. Okey. Dan cari re-entry di daily. Macam mana nak detect pergerakan tu ya? Okey, nanti insya-Allah cikgu akan cuba layani satu persatu. So, cikgu, kita nak mulakan dengan apa cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Si kecil mengiring lalu meniarap, senyumannya riang, hati gembira. Setup daily sangatlah kuharap, munculnya ia entry mula membara. Ni dah tengah membara ni cikgu. Tu yang tuan-tuan, pantun ni kena mengena dengan apa yang saya buat hari ni. Dalam dunia trading ni, dia menyala tu bukan warna merah tau, warna biru.
Terima kasih tuan-tuan semua. Alhamdulillah malam ni yang ke-140. 3. Subhanallah. Lama dah tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan di luar sana masih lagi bersama-sama kami. Kami malam ni kami bertiga di City Macam biasa. Dan alhamdulillah kami cuba yang terbaik untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada ni. Moga-moga perkongsian malam ni dapat memberikan suatu impact yang positif kefahaman pada tuan-tuan. Moga hari demi hari tuan-tuan punya entry semakin lama semakin mantul. Tahu apa mantul tak tu? Mantul lah. Mantap betul. Mantul. Mantap betul ni. Short form kan. Okey tuan-tuan. Saya seronok hari ni sebab dalam grup saya semakin lama masing-masing dah faham. Minggu pertama pasu kerja saya membebel. Macam orang tua membebel kerja saya. Itu untuk first week lah. Memang saya bagi psycho. Saya bebel sebab dan cara saya tuan-tuan saya akan gunakan video. Saya guna video. Saya guna video saya macam cikgu lah. Macam cikgu kat sekolah bebel bising kan. Apa kau ni sebab saya nak bagi dia kenapa cikgu lah macam ni? Itu cara saya tuan-tuan. Sebab saya belajar dengan cara pedih. Saya tak belajar dengan cara okey engkau baca buku ni cara tak ada. Saya belajar dengan cara kalau kena silap memang telinga saya pedih. Jadi cara yang sama lah saya buat. Cara saya sama sebab saya tahu ilmu tu tuan-tuan dia takkan dapat dengan cara mudah. Betul. Dapat dengan cara mudah, hilang pun mudah. Dapat dengan cara susah tuan-tuan, susah dia nak hilang. Sebab kita akan hargai ilmu tu walaupun sedikit. Cara kita hargai, kita buat, kita kongsikan dengan orang. Bila kita kongsi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah boleh trade, dah boleh profit, ukuran bagi saya, bagi kerjaan saya adalah tuan-tuan, bila tuan-tuan yang dapat ilmu ni kongsikan pada orang, tuan-tuan profit. Mantap, mantul. Saya tuan-tuan tak penting dah sebab pada saya so far saya dah boleh nampak, tapi yang penting ilmu tu sampai kat tuan-tuan, tuan-tuan boleh profit, saya sangat happy. Wah, itu yang sangat happy. Rasanya best. Benda yang paling indah lah. Best. Itu best bagi saya. Macam hui, berbaloi juga aku bercerita bising membebel dalam grup. Jadi dia orang dah faham dah. Jadi minggu ketiga dan saya dah beritahu tuan-tuan apa yang saya cerita dekat CTC daripada minggu ke-100 sampai sekarang tuan-tuan. Setup yang saya terangkan adalah benda yang sama. Okey, jadi sebelum saya nak bercerita sebelum saya nak menjawab soalan tuan-tuan, saya perlu memberikan secara intro lah dari segi setup yang saya nak ceritakan. Sebab bila saya masuk setup tu nanti, at the end of the day saya akan back to back juga. Jadi untuk lebih jelas, setup yang terbaik untuk kita entry dalam BBMA sememangnya re-entry. Sebab perjalanan tu dah jelas. Katakan kita nampak arah kukuh sell, bermaksud selepas tu ada re-entry sell, selepas tu momentum sell, dan selepas tu re-entry sell. Jadi dia jelas tuan-tuan, perjalanan ni jelas. Dan kita nampak bahawa dalam BMA perjalanan ni tuan-tuan, kita mulakan dengan perkataan ekstrim. Okey. Bukan untuk kita ekstrim, tapi itulah nama dia. Nama yang diberikan oleh cikgu kita, Tuan Omar Ali. Nama dia ekstrim. Itulah tanda-tanda awal permulaan. Okey, lepas ekstrim kita ada market hilang volume. Selepas tu kita ada arah kukuh. Kemudian kita ada re-entry. Kemudian kita ada momentum dan juga re-entry sehinggalah perjalanan tu selesai. Okey. Bila kita tahu nama-nama ni tuan-tuan, sebenarnya kalau kita sekadar menghafal, okey yang ni ekstrim, yang ni MHV, hanya mengenal dia tak cukup. Sebab bila kita kenal tapi kita terfikir macam mana kita nak tahu berapa kerap ia boleh berlaku, apakah kekuatan nama-nama tersebut, di time frame manakah ia sangat kuat atau sangat lemah. Benda tu kita kena lebih detailkan. Bila kita nampak bahawa ekstrim adalah sesuatu nama yang mana ia sangat kuat di time frame besar, contohnya monthly, contohnya weekly, contohnya daily, maka kita mula akan fokus pada nama-nama tersebut.
Sebab ekstrim adalah signal. Signal lepas tu dalam BBMA, tuan-tuan kena pisahkan, kena bezakan di antara signal dan juga setup. Signal adalah dia beritahu sebelum munculnya entry. Sebelum munculnya entry. Yes, entry itu nama dia setup. Itu sebab ekstrim nama dia adalah signal. Market hilang volume adalah setup yang paling awal sekali. Kemudian diikuti dengan arah kukuh. Arah kukuh adalah signal. Diikuti dengan re-entry. Re-entry adalah setup. Diikuti dengan momentum. Momentum adalah signal dan re-entry adalah setup. Benda tu kita kena jelas. Asas tu kena jelas. Itu sebab ada beberapa orang, minoriti lah dalam saya punya group, pengalaman saya dengan saya punya support group, bila ada yang masih tak kenal, saya kata kat dia, you kena kuatkan kembali asas-asas BBMA. Tuan-tuan, sebab ilmu BBMA ni dia ialah bila tuan-tuan belajar, tuan-tuan kena kenal nama-nama yang saya sebutkan tadi. Betul. Tanpa tuan-tuan kenal, macam mana tuan-tuan nak faham? Tak boleh. Memang tak boleh. Jadi bila tuan-tuan mula faham, dan akan ada lagi isu-isu yang lain untuk kita nak faham. Macam mana ni re-entry? Macam mana ni ekstrim? Dan apa yang saya nak tekankan tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bukan saja kenal, tapi saya nak tuan faham. Apabila kita dengan nama ekstrim, ekstrim adalah suatu keadaan di mana garisan MA5 berada di luar BB. Itu dia punya penceritaan asas. Kalau kita menghafal MA5 di luar BB, so what? Apa sebenarnya berlaku? Yang nak berlaku, akan berlaku di mana, sampai bila. Dan dalam BBMA tuan-tuan, bagi sesiapa yang masih baru mengenal, baru belajar, memang dia akan nampak sangat complicated. Itulah saya tuan-tuan dulu, sebab bila kita dikenalkan tentang candle, tak kisahlah saham ke, komoditi ke, forex, anything, kita akan nampak candle sebatang. Dia panggil naked chart atau chart bogel dia panggil naked chart lah. Jadi bila kita nampak candle tuan-tuan, dan bila kita masukkan garisan-garisan BBMA, kita mula, alamak, ada 8 garisan tuan-tuan. Lepas tu bila ada 8 garisan, ada macam-macam bentuk yang berlaku dengan pertembungan ke semua 88 garisan. Semua garisan-garisan. Okay. Jadi kita duk pening, ni apa benda ni? Dan ke sana, ni ke situ. Dan tuan-tuan, bila kita lihat, teliti satu persatu, ini kerja saya lah, saya nak faham, saya kena cek garisan demi garisan. Garisan yang paling kecil dalam BBMA adalah garisan yang dipanggil MA5 atau Moving Average 5. Dia ada high and low. MA5 high, MA5 low. Itulah garisan mempunyai nombor yang paling kecil, MA5. MA5 bermaksud 5 candle yang telah berlalu dipuratakan, itulah garisan dia. Itulah titik-titik dia bermula. Jadi MA5 paling kecil, high and low. Diikuti dengan MA10, high and low. Jadi dia ada rapat tuan-tuan, dia ada rapat garisan, 2 di atas, 2 di bawah. Yang saya suka tuan-tuan, Pak Su, sebab bila kita guna MA5 high, MA5 low, fungsi 2 garisan ni adalah sebagai resistance dan sebagai support. Itu clear. Saya suka garisan tu. Jadi bila saya menggunakan, sebab kalau saya pakai satu candle naked, saya tuan-tuan, saya tak mahir guna naked chart. Saya tengok mana satu ni kan, sebab mata saya terarah pada candle. Tapi bila saya guna garisan tu kuat. Dia menunjukkan di manakah kedudukan resistance dan kedudukan support. Setiap trader tuan-tuan, dia mesti tahu di mana resistance, di mana support. Itu penting. Sangat penting. Sebab bila tuan-tuan tahu ini resistance, tuan-tuan tahu tuan-tuan takkan buy kat resistance. Sebab resistance harga tertinggi. Kalau kita nak buy tu, nak beli tuan-tuan, kita mesti nak beli pada harga yang rendah. Rendah adalah support. Itu dia punya punca. Jadi kalau kita kata kita nak buy, kita dah tahu dah candle naik, dia pergi duduk betul-betul dekat kawasan 5-10 high. Kita semua nak buy. Silap langkah lah. Dia dah, itu fungsi garisan tu. Jadi bila kita nampak dia berada di 5-10 high, jadi automatik tuan-tuan kita nampak ini peluang sell.
Dan pergerakan-pergerakan tuan-tuan ditandakan daripada 5-10 high ke 5-10 low. Itulah pergerakan dia. Saya belum masuk time frame lagi. Belum. Saya beritahu pergerakan saja. Okey, 5-10 high, 5-10 low. Kemudian ada BB. Dia kembang kuncup. Dah apa benda dah kembang kuncup ni kan. Kemudian ada MA50. Jadi 8 garisan ni memang mengelirukan terutama pada yang baru. Siapa sell EU hold EU Siapa buy UCHF hold. Okey, saya sambung balik. Nampak. Okey tuan-tuan. Jadi bila kita nampak kedudukan garisan tu tuan-tuan, sebenarnya bila kita melihat tempat terbaik nak buy dan sell, kita mula akan menggunakan time frame. Yep. Jadi kalau tuan-tuan menggunakan time frame H1, satu candle H1 dia ada high, ada low. 1 jam. Katakan pukul 6 pagi satu, pukul 7 pagi satu. So dalam satu hari ada 24 candle H1. Tuan-tuan akan nampak 24 candle H1 bermaksud ada 24 resistance dan 24 support. Dan tuan-tuan akan rasa, kat mana aku nak buy, kat mana aku nak sell. Itu adalah suatu isu yang sangat-sangat selalu berlaku pada orang-orang baru macam saya dulu juga. Sama. Kita duk pening sebab kita tak nampak apa dia punya signifikan benda tu. Tapi kita sibuk nak cari entry. Kita tak faham sebenarnya 5-10 ataupun resistance dan support, tapi kita sibuk nak cari entry. Bila entry merah dah risau. Betul. Bila risau pasu, dia tak kat loss, dia hold. Dia pegang entry tu. Tapi bila dia biru pasu, dia terus tutup. Tuan-tuan, selagi tuan-tuan bila merah tuan-tuan hold, mula-mula floating negatif 10 pip, 20 pip, 30 pip, 40 pip, hold sampai floating negatif 100 pip. Kalaulah aku kat loss tadi. Dan kalau biru baru jalan 5 pip, 10 pip dah TP. Tuan-tuan, kalau selagi tuan-tuan berada dalam situasi macam tu, masih ada masalah. Itulah yang saya lalui. Tuan-tuan kena terbalikkan. Apabila tuan-tuan tak kiralah ilmu apa sekalipun, dengan BBMA ke atau apa saja, selagi dengan ilmu tuan-tuan tu, tuan-tuan bila dia biru tuan-tuan hold, tapi bila merah kalau silap tuan-tuan cut loss, yang tu tuan-tuan boleh hidup lama. Baru boleh hidup lama. Maknanya akaun tuan-tuan insya-Allah boleh bertahan lebih lama dalam market. Cantik. Jadi itu gambaran kasar. So tadi H1 jadi bila H1 tuan-tuan ada 24 candle. Bila 24 candle akan ada 24 resistance dan akan ada 24 support. Dia macam memukat maksud. Daripada 24 tak tahu mana satu yang terbaik. Tidak tahu mana satukah terbaik untuk buy atau sell. Jadi kita dalam keadaan keliru, kelang kabut dan bercelaru. Tak ada suatu tempat yang terbaik untuk kita nak entry. Jadi saya bagi pandangan saya tuan-tuan, bagi yang mungkin pertama kali mendengar ataupun yang dah pernah, kita ulang dia akan refresh dalam minda kita. Dan bila saya naikkan time frame daripada H1 kepada H4 atau 4 jam, satu hari kita cuma ada 6 candle di H4. Bermaksud tuan-tuan, instead of 24 kita kena pilih yang terbaik, sekarang kita ada 6 saja. Jadi maknanya kuranglah sikit pening tu kurang Tadi dia kata kita ada 24, pilih yang terbaik. Pilih satu. Dah, mana satu pula aku nak pilih. Siksa tu. Dan tuan-tuan, bila tuan-tuan pegang H1, untuk tuan-tuan nak pastikan yang mana terbaik antara kesemua 24, nak atau tidak pasu, kita kena menghadap setiap kali candle H1 siap. Setiap kali. Yalah, sebab kita tak tahu mana satu. Kalau kita nak pastikan yang mana yang terbaik. Jadi siapa yang boleh menghadap candle setiap 1 jam? Robot boleh lah, manusia dah ada limit. Kita banyak kerja nak buat. Dan bila tuan-tuan kita naikkan time frame kepada H4 atau 4 jam, kita ada 6 candle. Bermaksud kita akan melihat setiap kali candle 4 jam siap. Market mula start pukul 5,
pukul 5 tambah 4 9 pagi. 9 pagi. Siap. 9 tambah 4 13 pukul 1 siap. 1 tambah 4 5 pukul 5 siap. 5 tambah 4 9 pukul 9 siap. Itulah sampai 6 candle. Dia kurang, tetapi kita masih lagi keadaan berteka-teki. Antara 6 mana satu aku nak guna. Pun masih lagi dalam keadaan alamak berteka-teki. Betul. Jadi kalau kita jikalau kita menggunakan time frame lagi besar iaitu daily, lepas tu daily dalam satu hari cuma ada satu candle. Dah tentu dengan satu candle akan ada satu resistance dan akan ada satu support. Jadi itulah resistance yang terbaik pada hari itu atau support yang terbaik pada hari itu. Sebab itulah saya tekankan kepada semua orang, terutama dalam saya punya support group, saya memang membebel, saya bising. Fokus, pegang daily. Sebab dengan daily kita tahu itulah tempat tertinggi pada hari itu atau itulah tempat terendah pada hari itu. Jadi kita dah tahu dah. Sebab tu entry hari ni tuan-tuan ada setup re-entry daily, dan re-entry tersebut adalah re-entry sell di daily, dan dah terkejun dah kalau siapa sell Euro USD. Sangat jelas. Saya terus bagi contoh tuan-tuan. Tu sebab saya cerita satu-satu. Tu sebagai contoh, saya pergi pada EU, terus EU tuan-tuan. Okey, saya besarkan kotak ni. Okey, saya buat ni saja tuan-tuan. Saya dah ceritakan. Dia pagi tadi dia bermula dengan berdekatan dengan garisan 5-10 high. Ni. Ini memang tempat sell dan itulah tempat yang tertinggi pada hari ini. Ada yang bertanya, tapi candle ni tak sentuh 5-10 high. Tuan-tuan, sentuh atau tak sentuh tu dia bukan isu yang penting. Dia bukan isu nombor satu bagi saya. Sebab kalau disentuh, bonus. Kalau tak sentuh, tetap zone tu zone yang tertinggi untuk hari ini. Jadi entry yang terbaik untuk Euro USD semenjak pagi tadi tuan-tuan adalah sell. Itu yang saya bebelkan dalam grup. Saya kata pegang daily. Korang jumpa benda ni, memang insya-Allah korang punya. Memang korang punya. Sebab inilah tempat yang tertinggi untuk hari ini. Dan kalau kita silap pula tu, kita punya cut loss kita minimum sangat-sangat. Saya nak tuan-tuan entry dengan keadaan yang mana selesa. Dan bila ia betul, biarkan dia bergerak. Dan perjalanan untuk re-entry di daily ni tuan-tuan, dia mengambil masa untuk nak selesai tuan-tuan. Mengambil masa dalam satu hari. Bila satu hari, saya tahu ramai yang mampu untuk nak entry. Mungkin yang pagi tadi tak sempat nak tengok, tengah hari sempat menekan aku nak masuk sell lah. Tak sempat tengah hari Zohor, asal nak masuk tekan, aku sell lah. Atau maghrib tak sempat, siang tak sempat, maghrib nak masuk sell, aku sell satu. At least dapatlah juga. Itu sebab saya tekan. Dan dia tuan-tuan, bila berlaku re-entry sell di daily, di 4 jam adalah market hilang volume sell. Manakala full structure adalah di H1. Apa maksud full structure? Tuan-tuan, maksud full structure, ni saya tunjukkan terus lah. Baik. Okey, di 4 jam, apa maksud market hilang volume? Tuan-tuan akan nampak, marvelous. Hold siapa sell EU, hold dulu tuan-tuan. Sedap lah tu ni, marvelous. Okey. Saya suka sangat tuan-tuan, bila saya buka di 4 jam, saya nampak candle arah kukuh buy. Okey, ini asas BBMA. Kalau saya kata candle arah kukuh buy, tuan-tuan tak kenal, masalah. Okey, dan jikalau ini dia punya tips jikalau di 4 jam, saya letak spesifik time frame. Jikalau di H4 atau 4 jam, tuan-tuan nampak candle arah kukuh buy,
tolong jangan terus percaya perkataan buy tu. Pindahkan ataupun buka time frame lagi besar atau rujuk time frame lagi besar. Tuan-tuan akan nampak di daily adalah bacaan re-entry sell. Itulah BBMA. Tuan-tuan nampak arah kukuh buy di H4, di daily re-entry sell, bermaksud di 4 jam tuan-tuan. Inilah yang dinamakan market hilang volume sell. Sedap ni jatuh, ya Allah. Okey, yes, market hilang volume sell. Kenapa nama dia market hilang volume? Nama market hilang volume atau MHV sebab tidak ada candle yang tutup di luar top BB. Sebab jikalau ada candle yang tutup di luar top BB, namanya momentum. Momentum bermaksud perjalanan untuk naik berterusan, atau sekurang-kurangnya masih lagi ada kekuatan nak naik. Dalam situasi ni tuan-tuan, langsung tidak ada sebarang bacaan momentum dan langsung tidak ada candle yang berjaya menyentuh garisan top BB DH4. Tuan-tuan, garisan top BB DH4 adalah kawasan yang tertinggi untuk hari ini. Saya ulang sekali lagi, garisan top BB DH4 adalah kawasan yang tertinggi pada hari ini, dan top BB DH4 tuan-tuan adalah kawasan re-entry 5-10 high di daily. Saya tukarkan kepada daily, tu ni zone dia. Itu cerita dia. Kenapa dia macam itu? Itu ada calculation. Itu bukan kat sini lah. Itu ada calculation panjang sikit lah. Tapi saya beritahu, apabila tuan-tuan nampak H4 top, ada top BB H4, inilah kawasan yang tertinggi di daily. Jadi dia cuba naik. Tidak ada sebarang candle yang dapat menyentuh top BB, apatah lagi untuk tutup di luar top BB tuan-tuan. Maka di sinilah tuan-tuan tempat-tempat yang terbaik untuk kita mulakan entry sell. Biasanya apa saya buat tuan-tuan, entry saya adalah di antara garisan top BB dan juga mid BB. Saya meletakkan layer semua di sini. Alhamdulillah dah pun membiru berdasarkan pada sekarang. Dan kalau kita nak melihat full structure tuan-tuan adalah di time frame H1. Re-entry di daily, market hilang volume di H4 yang sekarang saya tunjuk ni, full structure tuan-tuan adalah di time frame H1 atau 1 jam. Sekarang saya buka H1 tuan-tuan. Okey, cuba tengok betul-betul. Okey, di sini ada bacaan extreme sell. Sesiapa yang tidak baca re-entry sell di daily, sesiapa yang tidak baca MHV sell di H4, dia nampak extreme sell di H1. Terus masuk sell, memang dia pedih, memang dia sangkut. Sebab dia tengok naik. Alamak, naik. Dia pun cut loss. Tunggu malam terkejut. Itu yang memaki tu. Itu yang itu dah dulu saya lepas tu. Tak tahu. Dengar ekstrim, saya sell. Dia naik, saya MC. Saya duduk gajah, tak tahu apa kan, memang belasah aja. Lepas tu dia jatuh. Apa hal kau jatuh malam ni? Kita dah MC dah. Itu satu sebab tak JMM lah. Tuan-tuan, bila ada extreme sell, itu sebagai tanda awal, signal. Dan lepas tu boleh tengok sini, candle yang biru ni masih tutup di luar top BB. Betul. Dan candle ni tutup di dalam BB. Walaupun candle yang lebih tinggi daripada candle ni adalah tutup ada berada di atas, tetapi bila dia tutup di dalam BB palsu, candle ni candle lemah. Candle ni adalah lagi lemah daripada candle ni. Secara relatifnya, apa saja candle yang tutup di luar BB, dia kuat. Itu nama dia momentum. Tetapi apa saja candle yang tutup di dalam BB, dia lemah. Itu nama dia market hilang volume. Okey? Itu penerangan dia. Jadi tuan-tuan, bila kita nampak kena-kena ni macam buat U-turn sebab kita ni pandai ke H1, sebenarnya ni tuan-tuan, ni Bazu, inilah zon-zon yang tertinggi untuk hari ni. Kalau saya gunakan H1, saya tak nampak. Tapi bila saya gunakan daily, saya nampak dia berada di zon 5-10 high.
Jadi bila saya kecilkan kepada 4 jam, saya nampak candle ni tuan-tuan berada di atas garisan MACD. Okey, ni zone dia. Dan juga bila pergi H1, ni juga kawasan-kawasan market dalam volume sell. Memang sedap. Memang ni lah tempat saya melaya. Penuh saya layer kat sini. Okey. Dan alhamdulillah malam ni tuan-tuan telah pun muncul apa? Muncul candle momentum sell. Ni tuan-tuan yang momentum sell. Lepas tu momentum sell ni adalah candle yang mana dia beritahu dia telah mematikan. Saya besarkan. Candle ni telah mematikan candle yang naik ni. Momentum sell telah membatalkan atau mematikan candle momentum buy. Dulu saya suka masuk bila ada momentum tunggu re-entry. Sekarang kat MHB ni saya memang dah susun dekat sini. Okay. So ini adalah apa yang saya nak ceritakan adalah pergerakan full structure di H1. Yang mana tuan-tuan, pergerakan ini kita menggunakan garisan-garisan BB. Bila ada momentum, kita menggunakan BB. BB lah Pak Su adalah perjalanan 20 candle. Bermaksud yang akan membatalkan perjalanan momentum sell ni adalah momentum buy. Jadi tuan-tuan, dan dalam masa yang sama juga garisan EMA 50 ni Pak Su masih lagi berada. Jatuh kuatnya, ya Allah. Okey, sedap Pak Su. Hold. Jangan TP dulu. Jangan TP. Jangan support group saya. Jangan TP dulu Nanti saya cerita. Okey, bila ada momentum sell tuan-tuan dan tutup di bawah EMA 50 dan EMA 50 masih berada di bawah MACD. Maksudnya Pak Su, dia masih kuat lagi nak terjun. Itu sebab bila kita faham benda ni tuan-tuan, kita entry, kita bertahan. Kalau kita ambil pendek-pendek, masuk keluar, risiko dia agak tinggi. Kita masuk tempat yang cantik dan kita bertahan. Dan perjalanan ni tuan-tuan mengambil masa 1 hari punya perjalanan. Wow, lama ni. Dan kita jangkakan kalau bentuk ni tuan-tuan, sebab selagi EMA 50 ni tuan-tuan masih berada di bawah MACD, dalam mana-mana time frame, selagi itulah jatuhan masih lagi kuat. Lagi kuat. Hold. Hold saya dulu. Tapi kalau risau sangat nak tidur, TP lah. TP. Tapi kalau dah tak lah, kalau dia masuk tu agak dah dapat keuntungan 200-300%. Baiklah. Saya menceritakan perjalanan. Bila kita faham, kita akan cuba masuk entry mengikut perjalanan yang kita faham dan kita yakin. Okay, so saya perlu ceritakan dalam masa setengah jam ni, itu yang bentuk. Kenapa saya kata bentuk dia itu kuat? Dan bentuk ni tuan-tuan, re-entry di daily ni, sebab bila kata-kata re-entry, formulanya adalah ada kena-mengena dengan garisan MA5. Jadi ia mampu mampu muncul. Tadi persoalan MA5 tak, dia bertanya MA5 tu tuan-tuan. Kalau kita notice bila saya sebut tadi garisan yang paling lemah, bukan paling lemah, paling kecil dalam BMA adalah MA5, bermaksud nama-nama ekstrim ke, MHV ke, arah kukuh ke, re-entry, momentum semua, dia perlu terlibat dengan MA5. Jadi setiap nama tu tuan-tuan, dia membawa perjalanan minimum 5 candle. Jadi tuan-tuan, Pak Su, kalau katakan ekstrim 5 candle, MHV 5 candle, arah kukuh 5 candle, re-entry 5 candle, momentum 5 candle, 5 darab 5 25 candle. Kalau satu kena 1 jam, 25 candle 25 jam. Itu sebab saya kata anggaran ni perjalanan dia 1 hari. Tu cerita dia. Jadi tak lelap tidur. Bagi orang-orang yang baru tu saya faham. Bagi yang baru dia macam panjang ni jatuh kan. Dia rasa berdebar-debar. Bagi yang dah biasa, dia dah profit, dia letak BE, tinggal. Dah. Baru lena tidur. Okey, mungkin lepas tu boleh pick mana-mana soalan tu perlu saya terangkan lah sebenarnya. Okey, baik. Kita ambil yang atas tadi ni. Berkenaan dengan salam cikgu, adakah AU daily 1 buat ZZ buy? Ni AU Okay. Dia tanya pasal AU pada ZZ buy. Macam mana nak beli? Allah. Sedap tu. Best. Okay, tuan-tuan. Bila saya buka persoalan dari tuan-tuan, dia tanyakan adalah
AUZZL. Baik. Okey, ni saya buka daily tuan-tuan sekejap. Okey. ZL adalah zone zero loss. Maksud dia ZL zone zero loss. Itu nama yang diberikan oleh Cikgu Umar. Okey. Alright. Apa yang dimasukkan adalah atau situasinya adalah macam sekarang saya tandakan tuan-tuan First, garisan EMA 50 berada di bawah MACD dan juga kita ada bacaan momentum buy. Okey. Jadi bermulanya daripada candle tu lah bermulanya perjalanan untuk nak naik. Okey, kena ingat sebenarnya tuan-tuan, personally pada saya ZZL ni dia dah biasanya duduk tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey. Saya sebelah bawah saya dah masuk dah lah. Saya dah masuk awal. So sebelum kita nak fokus tu, sebenarnya tuan-tuan, bila berlaku EMA 50 di bawah MACD, ada momentum buy, zone zero loss dah bermula, kita kena fikir bahawa bila berlaku momentum buy, ke manakah arah tujuan market tersebut? Itu penting. Ke mana Tu sebab saya selalu tekankan dalam ilmu momentum. Ni semua ilmu multi time frame. Bila berlaku momentum di H1, ke mana arah tujuan? Di mana ia nak berhenti? Jikalau muncul momentum di H4, ke mana dia nak pergi? Di mana dia nak berhenti? Dan jikalau ada momentum di daily, ke mana pula dia nak pergi? Dan di mana dia nak berhenti? Benda tu kena ada. Kena faham. Jadi tuan-tuan, bila ada bacaan momentum di daily, bermaksud pasu dia mencari kawasan-kawasan tertinggi di monthly. Tinggi di monthly. Yes. Baik. Bagi siapa yang dah, tuan-tuan kalau pergi kat saya punya wall Nastro FX, saya dah letak dulu dalam rasa dah 2-3 minggu. Tuan-tuan scroll. Kenalah kajian scroll Saya letak banyak. Saya bagi formula, saya bagi sifir mati time frame. Okey. Saya bagi sifir momentum. Bila berlaku momentum ni sekarang, berlakunya momentum buy di daily, candle yang pertama, iaitu pada tarikh 20 Mei. Automatik tuan-tuan dah tahu dah arah tujunya adalah di monthly. Di monthly. Jadi bila saya pergi kepada monthly tuan-tuan, kita dah nampak tu. Dan perjalanan candle sekarang memang telah pun sampai di zon-zon tertinggi monthly. Dah sampai. Dah sampai ke je? Dah sampai dah. Itu sebab saya kata tuan-tuan, bila kita menggunakan zone zero loss, biasanya dia dah berada di tengah-tengah dah. Tapi dia kuat lah. Tapi kita kena faham, berlaku momentum di daily, kita tahu dia nak pergi ke zone-zone di monthly. Dan bila berlaku zone monthly, iaitu re-entry di monthly, apakah yang muncul di weekly? Di weekly tuan-tuan adalah market hilang volume. Tadi saya terangkan daily re-entry, H4 market hilang volume, H1 adalah full structure. Sekarang saya nak menjawab monthly re-entry, weekly MHV, daily full structure. Sama je benda tu, cuma dia time frame dia besar. Jadi bila kita pergi ke daily ada bacaan momentum buy, kita dah nampak ini pergerakan mencari kawasan-kawasan tertinggi atau resisten di monthly. Dan di weekly akan ada market hilang volume. Dan tuan-tuan, bila pergi ke weekly, lepas tu memang telah pun muncul bacaan market hilang volume kat sini. Muncul terus Dah ada dah. Dia dah sampai. Sebab tuan-tuan, tuan-tuan nampak di sini kan ada candle. Ni cantik sebab candle ni tuan-tuan menyentuh garisan top BBD weekly. Apakah maksud top BBD weekly? Maksud top BBD weekly tuan-tuan adalah kawasan-kawasan yang tertinggi di monthly atau 5-10 high di monthly. Itu zone dia. Itu yang Tok Bibi ceritakan. Dia bukan sekadar resistance, tapi dia beritahu, aku dekat monthly tertinggi ni. Okey. Perjalanan bulanan tertinggi. Lepas tu kalau harian, hari ni betul. Okey. Besok lain. Besok dah lain Kalau dah. besok betul. Lusa lain. Ni lepas tu bulan ni punya tempat tertinggi. Kalau kita datang bulan tempat tertinggi, kita nak buy lagi ke? Takut. Kita dah tahu harga ni paling tinggi untuk bulan ni, atau zon-zon tertinggi, dia akan test banyak kali lah. Jadi bila kita dah nampak ini tertinggi, maka kita fokus untuk mencari sell. Betul. Itu yang saya buat. Jadi bila saya pergi kepada daily, saya dah nampak candle-candle mula berada di dalam BB. Dan lepas tu nampak low BB dah mula menguncup ke atas. Ya.
Dan kita nampak candle, nampak ni dah candle engulf, sebatang merah jatuh, pam, lepas tu dia naik balik. Jadi bila saya guna daily, pastinya saya takkan nampak lebih detail. Saya kecilkan time frame kepada 4 jam. Bila tuan-tuan saya pergi pada 4 jam, apa yang saya nampak, apa yang kita nampak adalah ni candle ni tuan-tuan, momentum. Bila momentum muncul, maksudnya itu tanda nak jatuh. Jadi tuan-tuan, bila muncul momentum di 4 jam, bila tanda ataupun signal momentum sell di H4 dah muncul, itu tandanya dia nak jatuh sampai ke support di weekly. Itu cerita dia, itu sifar yang saya bagi. Itu yang saya dapat, ilmu yang saya faham. Dia dah beritahu keluar saja momentum bazu di 4 jam. Aku nak jatuh dekat weekly punya support ni. Dan perjalanan dia bazu adalah perjalanan mingguan, bukan perjalanan hari ni besok tiba, tak. Itu sebab bila kita nampak momentum bazu, dia tu momentum, lepas tu dia naik retrace. Nampak tak tuan-tuan kat sini? Tak ada bacaan momentum buy, tidak terbatal. Sama tak dia dengan H1 tadi? Bentuk dia bentuk sama, tapi time frame berbeza lah. Tuan-tuan nampak di sini ada bacaan H4, nampak macam arah kukuh buy di 4 jam. So daily re-entry, tuan-tuan buka daily, nampak re-entry sell. Buka 4 jam. Jadi saya memang dah sell. Saya memang dah pagi tadi suruh cakap kat grup saya, korang sell, ini tempat sell sebab hari ni semua cung-cung gila punya sell. Cung gila je AUD. Dekat wall cikgu juga letak tadi kan? Ada. Wall saya tak letak banyak. Saya bagi hint je lah. Saya nak membebel dalam grup. Then saya kata ini tempat dia. Dan antara top dengan mid, ni tempat saya melaya. Itulah saya punya entry. Bawah MACD saya tak buat, sebab saya ambil tempat zon-zon tertinggi atau zon pucuk lah. MACD tuan-tuan zon pucuk sebenarnya. Jadi ni tempat dia. Ni tempat dia. Dia akan terbatal apabila ada bacaan momentum buy. Kalau tidak, memang pucuk kat sini. Itu yang alhamdulillah lah pada siapa yang dapat. Okay. So bila kita nampak ni tuan-tuan arah kukuh buy di 4 jam, daily re-entry sell, kita dah tahu dah. Okay, kau standby. Ini adalah kawasan-kawasan tertinggi untuk hari ini. Jadi untuk hari ni. Yes. Untuk hari ni. Jadi bila AUD USD terjun tuan-tuan, AUD JPY pun pergi. Kepala AUD dia jatuh, yang lain akan follow. So bila kita nampak ini adalah re-entry sell di daily, market alarm volume sell di H4, full structure di H1. Okay, sekarang buka H1. Telah pun muncul tuan-tuan. Muncul apa? Munculnya candle momentum sell. Alhamdulillah. Inilah yang saya tunggu. Dia beritahu, insya-Allah aku nak terkejutnya lagi. Ni cerita dia. Tapi kita pun dah masuk awal ke atas dah. Kita kata cuma dia keluar ni, lega. Dan bagi mungkin masih baru tuan-tuan dalam BBA, dia cari bang, tak ada ekstrim pun. Mana ada ekstrim sell? Tiba-tiba jatuh. Tuan-tuan, satu benda saya nak beritahu. Yang kita belajar di kelas adalah guideline. Guideline atau petunjuk, dia bukan 100% tepat. Tapi kita kena faham lah. Ekstrim apabila garisan MA5 berada di luar BB. Kalau tidak ada ekstrim, bermaksud market hilang volume. Itu je. Kalau kita nak nampakkan ekstrim, kita kecilkan time frame, kita akan jumpalah beberapa ekstrim. Ni ekstrim sell, tapi dia kat bawah. Itu sebab kita kena faham. Itu sebab saya kata ekstrim ni, kalau tuan-tuan pegang ekstrim terus, tuan-tuan boleh entry dengan ekstrim, dan tuan-tuan boleh MC pun dengan ekstrim. Itu risiko dia pula. Jadi itu sebab sentiasa cari re-entry di time frame besar. Sebab dalam re-entry tuan-tuan akan ada ekstrim. Dalam re-entry akan ada MHV. Dalam re-entry akan ada arah kukuh. Dalam re-entry akan ada re-entry. Dalam re-entry akan ada momentum. Baik. Dia semua time frame besar tuan-tuan buat kerja.
Pegang re-entry time besar, pegang re-entry di daily, benda-benda kecil ni dia akan datang kat dalam. Sebab satu candle daily 6 candle H4, satu candle daily 24 candle H1. So dia akan bercerita kat situ. So bagi sesiapa tanya, alamak dah terlepas. Tuan-tuan, bila ada momentum akan ada re-entry. Bila ada momentum adalah re-entry. Macam saya dah letak entry sini tuan-tuan, maka saya akan hold. Dan perjalanan ni insya-Allah berterusan. Sebab selagi ada bacaan momentum sell dan tidak terbatal momentum sell ni tuan-tuan, maka saya akan insya-Allah saya akan hold perjalanan sell ni. Yang akan membatalkan perjalanan sell ni, momentum sell hanya akan terbatal dengan momentum buy. Tuan-tuan nampak dia dah kembang, BB dah kembang betul kan? Betul. BB kembang, low top BB kembang, low BB kembang. So perjalanan ni kuat lah. Jadi AU tuan-tuan, di daily again kita nampak ni, saya buka 3 time frame. Saya buka sebelah kirinya adalah daily. Kita nampak bahawa perjalanan untuk hari ni tuan-tuan adalah perjalanan re-entry sell. Dan kita nampak di 4 jam ni, saya tukar kat sini. Okey, bila kita nampak tuan-tuan di 4 jam kita dah nampak momentum sell. Okey. Tanda ni tuan-tuan, bila ada bacaan momentum sell dan bila ada bacaan market hilang volume sell di H4 dan re-entry sell di daily, jikalau jatuhan ni berterusan, apa yang kita boleh jangkakan tuan-tuan adalah arah kukuh sell di daily. Barulah dia bergerak satu-satu. Dan kita nampak sini tuan-tuan, sini ada extreme sell. Ni kawasan market hilang volume, tidak ada candle tutup di luar top BB. Top BB pun jauh ke atas ni. Dan kita menunggu untuk minggu ni, insya-Allah ada kemungkinan untuk munculnya arah kukuh sell di daily. Bila muncul arah kukuh sell, okey, kita dah tahu dah. Bila ada muncul arah tu, sebab saya suka BBB sebab dia bagi cerita, dia bagi perjalanan. Apa aku nak buat lepas ni? Apa aku nak buat dah? Kita dah tahu dah. Kita sabar tunggu Bila ada arah, insya-Allah tuan-tuan, bila ada arah kukuh sell dekat daily, akan ada re-entry sell. Masuk lagi. Bila ada re-entry sell, akan ada momentum sell. Masuk lagi. Lepas momentum akan ada re-entry. Dan tuan-tuan, pasu perjalanan ni adalah perjalanan yang memerlukan minimum 20 candle. Jadi kalau 20 candle di H1 20 jam, 20 candle di H4 80 jam, dan 3 hari atau membawa ke seminggu. Tetapi ini perjalanan daily. 20 candle daily adalah 1 bulan. Itu sebab tuan-tuan, perjalanan daripada 5-10 high di monthly mencari ke 5-10 low di monthly. Jadi pergerakan tu dah ada. Di target kecil tu dah apa cerita? Aku nak jatuh lah pasal apa? Pasal H4 dah ada momentum sell, dan dia ada buat market hilang volume sell, dan daily pula buat re-entry sell. Dan perjalanan tu dinampak satu. Kita layan lah benda tu. Tu sedap bila dah nampak, lama ini nak keluar ni, dah boleh angkat arah. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan nampak di daily masih lagi dalam kawasan market hilang volume. Ni tuan-tuan, jika ada entry, bagi sesiapa yang mungkin pertama kali nak rasa, aku nak rasa dah macam mana entry dekat monthly simpan kot, dan dia kena ada satu akaun spesifik khas untuk monthly, okay. Masuk kawasan MHV, bertahan, relax. Buka akaun lain, layanlah H4 atau H1. Panjang saya jawab tu. Tak, ni dia rangkum sekali dengan ada seorang pertanyaan Muhammad Faizal Man ni, cara untuk kita entry selepas kita jumpa setup daily re-entry. Okey, dah. Saya bagi satu package. Habis dah tu. Saya bagi perjalanan. Okey, ada masa lebih kurang 10 minit lagi ni cikgu. Okey, silakan. Pilihan, sebab saya rasa lebih baik cikgu kongsikan pilihan cikgu untuk pair malam ni. Okey tuan-tuan, untuk hari ni saya nampak setup daily banyak muncul dekat banyak pair. Setup daily banyak muncul. Sebab saya sangat happy, sebab setup ni setup kuat. Saya tahu insya-Allah ramai yang mampu untuk menjana profit. Tak banyak pun, sedikit boleh dapat. Okey. Bila saya tunjuk tuan-tuan, saya ada satu profile. Saya rasa tuan-tuan pun dah faham cara saya buat. Saya letak contohnya pair AUD. Saya letakkan 3 pair contoh Pak Su kat sini. Okey. Tuan-tuan, contoh di sini saya buka AUD JPY daily. Okey, Allahu Akbar. Okey, lepas tu
daily, AJ, re-entry cell. AJ re-entry cell. Okay. Daily. AU, daily, re-entry cell. Tuan-tuan dah 2 pair lah. Dan EA tuan-tuan, buka daily, re-entry buy. 3 pair ni pun tuan-tuan dah boleh buat duit. Saya belum buka yang lain. Saya buka 3 pair ni dulu. 2 jatuh, 1 naik, dan ketiga-tiganya re-entry daily. Nampak. Dia kuat lepas tu. Dia kuat. Dan perjalanan re-entry daily tuan-tuan baru bermula. Dan lepas tu saya menunggu, jikalau jatuh berterusan, insya-Allah saya tunggu minggu ni untuk munculnya arah Coco Sell daily di AUD JPY, dan saya menunggu arah Coco Sell daily di AUD USD. Dia kalau muncul, boleh senyum menyeringai. Alhamdulillah. Senyum menyeringai tu. Dia punya senyum tak nak cakap kan. Sebab entry hari ni boleh hold. Kalau tidak, okey, kena fikir mana aku nak TP. Okey, itu perjalanan, itu baru 3 pair. Baik, baru 3 pair. Okey. Sekarang itu saya ambil AUD dulu. Okey. Okey, sekarang lepas tu saya pergi ke NZD. Cantik. Okey. Pergi NZD, tadi AUD JPY, sekarang NZD JPY. Juga dibuat bacaan re-entry sell daily lepas tu. Sama je cerita dia. NUD daily, tadi AUD USD, sekarang NZD USD, juga re-entry sell di daily. Tadi Euro AUD daily re-entry buy, sekarang Euro NZD daily re-entry buy. Tuan-tuan, dah 6 pair dah. Dah 6 pair situ. Dah 6 pair. Jelas perjalanan dia. Dan itu baru AUD NZD. Okay, sekarang kita pergi pula JPY. Alhamdulillah. Okay. Tuan-tuan, ya Allah, sedap tuan-tuan setup ini. Okay, pergi dekat CAT JPY daily re-entry sell. Ni, daily re-entry sell. Siapa yang faham cara saya entry, saya suka menggunakan multiple pair yang ada kait-mengait, pair correlation. Ya. Sebab bila CAT Paksu, bila CAT JPY ni re-entry sell, saya tahu UCAT re-entry buy. Tanpa melihat, sebab ni bentuk yang selalu berlaku, cerminan. Sekarang katakan saya buka UCAT. Okey, lepas tu UCAT set up zone re-entry buy. Alhamdulillah. Lepas tu H1 dah buat momentum buy, maka valid re-entry buy di daily. Valid dah valid. So Canada dalam keadaan lemah. So kembali pada JPY tadi, CAT JPY daily re-entry sell. Tadi saya cakap Facebook tadi, siapa tanya saya jawab, dia kata EJ sell. Sebab saya nampak daily semua re-entry. Dan Euro JPY daily re-entry sell. Bentuk dia hampir sama Pak Su. Dan GJ, ni ramai peminat dia. Tuan-tuan, GJ daily juga re-entry sell. Kita menunggu arah kukuh sell untuk GJ. So 3 pair ni clear. Sekarang tuan-tuan dah ada 9 pair. 9 pair. Dah banyak lah. Semuanya setup re-entry di daily. Itu sebab saya tunggu. Tuan-tuan, setup di daily ni dia boleh bergerak berhari-hari. At least 1 hari lah. Baik. Dia boleh bersambung-sambung. Sebab bila dalam perjalanan re-entry sell di daily ni tuan-tuan, ada pula bacaan momentum sell di H4. Bermaksud perjalanan ni adalah mencari perjalanan mingguan. Dia bersambung. Jadi sepanjang minggu ni, selagi ada bacaan momentum sell di H4, contohnya katakan saya pergi GJ tuan-tuan, saya pergi tengok GJ. Okey, saya buka GJ. Sebab ni ramai minat tuan-tuan. Okey, saya buka GJ. Okey, saya tengok GJ bacaan penuh dia tuan-tuan. Okey. Di weekly, mantap. Okey tuan-tuan, di weekly tuan-tuan nampak macam arah kukuh buy. Macam saya katakan tadi, nampak arah kukuh buy di weekly. Relax. Buka monthly tuan-tuan, re-entry sell monthly. Cerita dia, GJ dah cecah kawasan tertinggi monthly, dia nak terjun. Jadi kita fokus bacaan sell.
Tu cerita dia. Jadi di daily apa yang kita nampak? Kita nampak di daily dah ada bacaan re-entry sell. Dan di 4 jam lepas tu yang bestnya di H4 untuk JJ dah ada momentum sell. Bermaksud bila ada momentum sell tuan-tuan, perjalanan dia mencari kawasan-kawasan terendah di weekly. Bila kita menggunakan daily tuan-tuan, kawasan-kawasan terendah di weekly adalah di mana? Adalah di low BB di daily. Inilah target kita. Dan perjalanan ni tuan-tuan, selagi momentum sell di H4 ni valid, tidak ada bacaan momentum buy di H4, selagi itulah target kita adalah mencari low BB di daily. Sebab low BB di daily tuan-tuan adalah kawasan-kawasan 5-10 low di weekly atau kawasan support di weekly. Tu cerita dia. Kenapa? Sebab momentum di H4 dah bagi tahu aku dah keluar momentum sell di H4. Target ataupun tempat mencari kawasan TP, ni saya jawab soalan tadi, adalah di weekly 5-10 low atau di low BB di daily. Tu cerita dia. Okey cikgu, saya tahu maksud Ahmad Sabri ni, tapi cikgu kalau salah satu pair CAD salah analisis, pair yang lain semua salah ke, mengikut salah ke atau macam Okey. Satu, tuan-tuan, sebelum kita nak tentukan, kita kena kenal. Contohnya AUD USD. Baik, contoh. Yang mana dominan? Kena kenal. Adakah AUD dominan atau USD dominan? USD dominan. Okey. Cara je tuan-tuan kena buka semua AUD. Contoh buka 6 AUD. Tuan-tuan akan nampak bila AUD dengan USD, AUD dengan Canada, AUD dengan JPY, dominannya adalah AUD. Bila mana bergerak AUD, semua ikut. Dan bila semua ikut, itu sifir dia kan. Bila semua ikut, dia bukan ikut serentak lepas tu. Bila kita kata AUD USD, mungkin AUD JPY bergerak dulu. Pasal apa? Pasal dalam satu hari. Again, bila kita bercakap pasal currency dia akan bergerak apabila bank dibuka. Betul. Jadi ikut waktu Malaysia, bank yang mula-mula dibuka adalah di kawasan Australia, New Zealand. Pergi kat Jepun, petang pergi kat Euro, malam pergi kat USD dan juga Canada. Itu turutan dia. Jadi kita boleh anggap ke bahawa perjalanan AUD yang bergerak dulu adalah AUD JPY. Sebab dia awal buka awal. Itu sebab saya kata bila ada satu pair yang bergerak dulu, yang lain akan ikut. Sebab kita tahu dominannya adalah AUD. Begitu juga tentang NZD, NZD USD, NZD Canada, NZD JPY. Kan? Dia punya dominan adalah NZD. Itu sebab tuan-tuan, antara banyak-banyak pair, saya suka AUD, saya suka NZD sebab dia ni dominan sangat jelas. Kalau AUD pergi, dia naik lepas tu macam tadi, AUD re-entry sell daily, NZD pun re-entry sell daily. Sebab negara dia dekat, ekonomi dia dekat. Jadi cara kita nak menganalisa tu, yes. Kalau cara kita salah, ialah macam cikgu cakap, US belum buka lagi kita dah kira yang tu, masalah lah kita. Dan siapa nampak AUD ni tuan-tuan, dia lebih liar sedikit daripada NZD. Jadi kadang-kadang kita nampak tempat tu candle tu macam terbabas. Macam nak naik macam ada momentum, tapi dia jatuh. Nak mudah tuan-tuan, cuba tengok NZD. Kalau tuan-tuan nak entry kat AUD USD, lihat NZD USD. NZD USD ataupun NU ni tuan-tuan Pak Su, jadi tak liar. Dia kalau nak jatuh, dia naik sikit, dia jatuh. Tapi kalau AUD, dia naik, kita pun alamak, kau macam nak naik dah sampai kita cut loss, pop dia jatuh. Itu sifat. Kena faham Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak juga trade AUD, cuba tengok kawan dia atau adik di NZD. Dia akan bagi tahu. Tip. Dia akan beritahu, aku nak jatuh ni. Cuma AUD ni liar sikit, dia akan test. Sebagai contoh Basu, saya buka sebelum nak ambil masa sikit, sekejap contoh current trading. Okey. Saya buka AUD USD. Baik. Okey, ni AU Basu. Saya buka dua. Ini AU, satu lagi saya buka NU. Okey, saya buka NU. Mana NU? Sekejap hide all dan show all. Okey, ni NU Basu. Okey, sekarang lepas tu tengok sebelah kiri adalah AU, sebelah kanan adalah NU. Okey, sekarang saya buka, saya ambil BB dan ni saya ambil BB.
Okey, sekarang saya buka kepada H4 dan sekarang saya buka kepada H4. Okey, saya besarkan. Ini saya besarkan. Okey. Dalam situasi hari ini, Pak Su, kita nampak bahawa candle di AU ini hampir rapat dengan top BB. Yang ini ada jarak sedikit. Baik. Tetapi bentuk dia hampir sama. Betul? Kiri dan kanan bentuk hampir sama kan? Bentuk di sini dia naik dan dia jatuh. Macam sekarang dia naik dan dia jatuh. Kiri adalah AU, kanan adalah NZD USD. So bentuk dia hampir sama. Ini adalah bentuk MACD 4 jam. Dan kalau kita pergi di daily, kita nampak tuan-tuan, Pak Su, nampak tak bentuk dia hampir sama? Siapa kaji, dia nampak benda ni. Dia nampak Lebih kurang je bergerak. Memang. Macam. Dan kalau Pak Su tengok AUD USD, dia dah menyentuh MACD. Baik. Tetapi NZD USD atau NU jauh lagi Jauh. pada MACD. Maksud dia AU dia nak terjun dulu, NU dia nak ikut kemudian. Wow. Nampak tak pasal-pasal tip macam mana nak jangan bagi kita salah menganalisa. Dia menolong kita lah. Okey. Saya rasa Sabri lengkap ya Sabri. Jangan kita tengok tip-tip yang keluar tu sebenarnya berguna untuk semua. Bukannya untuk Sabri seorang, untuk anda semua. Bila kita nak buat kajian, kita tengok mana yang market keluar dulu. Okey. Baik, barulah tak silap. Okey, terima kasih cikgu kerana telah sudi bersama dengan kita. Terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama-sama dan bila ada soalan daripada anda, adalah tip yang bakal keluar daripada Cikgu Azlan Hasim. Terima kasih cikgu. Halalkan segala ilmu. Saya mendoakan kepada anda semua semoga akan perolehi profit dan ilmu yang baik untuk masa sekarang dan juga masa hadapan. Okey, esok kita ada SM. Ada boy? SM tak ada. Cuma kita ada bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.